kita dalam Dimensi Manis hari ini, pencapaian kerajaan Terengganu melalui PITAS 2030 bersama dengan Wabi Datuk Dr. Alias Razak, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Terengganu. Selamat kembali, selamat pagi juga untuk Wabi Datuk kita pagi ni. Minggu lepas dapat bersama dengan kita untuk kempen Perangi Aedes. Jadi sebagai permulaan, Datuk, mungkin boleh cerita sikit lah untuk kempen Aedes baru ni. Alhamdulillah berjaya, Datuk. Alhamdulillah. Sebelum tu kena salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada sekian pendengar, semua dua orang DJ dalam konti ni. Alhamdulillah pada program Memerangi Aedes, sempena hari Memerangi Aedes dekat ASEAN, telah dapat sambutan yang agak memberangsangkan dan mungkin tempat luar biasa. Kehadiran yang agak luar biasa, dan insyaAllah itu menunjukkan bahawa rakyat negeri Terengganu dah mula sedar akan pentingnya menjaga kebersihan demi untuk menjaga kesihatan kita. Betul. Dia ada hubungan kait, kebersihan dan kesihatan tu satu hubungan yang sangat rapat. Dan itulah yang diutamakan dalam Islam. Mesti kita ni bermula lebih awal lagi, supaya kita menjaga kebersihan, bukan saja untuk beribadat, tapi untuk juga dalam aktiviti harian kita, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Baik, cuma kehadiran YB pada pagi ini adalah untuk kita kongsikan mengenai pencapaian kerajaan Terengganu melalui PITAS 2030. Jadi sebagai permulaan kita lah, YB Datuk, mengenai pemahaman kita lah mengenai PITAS 2030. Sejauh mana pencapaian setakat hari ini? YB Datuk, silakan, Datuk. Terima kasih anak-anak DJ berdua. Alhamdulillah. Untuk makluman sekian para pendengar, Terengganu ni bila kita diberi mandat oleh rakyat untuk merintah Terengganu tahun 2018, sebenarnya kita telah menyiapkan draft rancangan jangka panjang kita, iaitu Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030, dan ianya telah diperhalusi semasa kita dah menjadi kerajaan. Kita dapat maklumat-maklumat baru, telah diperhalusi dan telah kita laksanakanlah sepanjang 5 tahun yang lalu. Jadi kalau tengok dalam Pelan Induk Terengganu Sejahtera, ringkasnya PITAS 2030 merupakan pelan induk yang akan menjadi hala tuju Terengganu menjelang tahun 2030. Antaranya fokus kita lah untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Bagi tahu ramai hari ini anak-anak muda khususnya yang yang tidak bekerja lah kerana tidak ada peluang yang banyak lah. Dan itulah kita wujudkan, dan juga menghasilkan pendapatan baru untuk kerajaan negeri sendiri. Kita tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada hasil petroleum, kerana ia bukan suatu perkara yang panggil sustainable, yang berterusan, yang akan habis juga satu masa nanti. Maka untuk menghadapi cabaran itu, sudah tentu kita kena bermula daripada sekarang, menerokai bidang-bidang baru yang boleh memberi pendapatan pada kerajaan untuk terus menjaga kebajikan rakyat untuk tempoh yang akan datang lah. Dan yang paling penting juga, kita ini dah dinamakan kita majoriti negeri kita adalah orang Melayu, orang beragama Islam. Kita mahu supaya Islam ini dijadikan satu model, adapun bukan hanya agama untuk beribadat, sebagai cara hidup. Islam ad-din sebagai satu cara hidup yang akan diamalkan, dapat dilihat dalam masyarakat. Bukan hanya kata sekadar Islam dalam kitab di masjid surau, tapi biar kehidupan seluruh rakyat ini berpandukan, berpaksi kepada Islam, dan supaya Islam dapat dijadikan contoh pada masyarakat Malaysia. Dan Islam ini sebenarnya agama keamanan. Betul. Bukannya nak nak bermusuhan dengan agama lain, dengan bangsa lain, tidak. Kita nak mengajak ke arah keamanan, perpaduan. Sebab kita semuanya dalam agama dia nak mengajak kepada kebaikan. Dengan cara je yang berlainan. Tapi kita yakin Islam lah cara yang paling tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang akan menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup rakyat seluruhnya, insya-Allah. Jadi untuk peringkat awal ini, kita dah memulakan peringkat kita sebut tadi. Kita nak memastikan ini berjaya, sudah tentu kita kena selarikan dengan rancangan tempatan daerah yang sudah ada di bawah pelan Malaysia ni. Untuk itu kita banyak buat bengkel, libat urus dengan pegawai dan juga dengan masyarakat, bagi memastikan pelan ini bukan hanya cantik di atas kertas, tapi ianya orang panggil dapat dilaksanakan. Yang boleh tidak hoya lah, bukan retorik, dan ia dibuat untuk dilaksanakan dan boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat kita. Jadi kalau kita tengok dari segi pencapaiannya,
sebanyak kita mengeluarkan laporan pencapaian tahunan sebanyak 2 kali, iaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Dalam laporan terakhir 2022 mencatatkan purata pelaksanaan tindakan pintas 2030 dan sebanyak 67%. Daripada 511 inisiatif yang telah kita kemukakan. Jadi walaupun tak capai 100%, sekurang-kurangnya telah hampir jugalah 67%. Ni kalau ke grade B lah dicapai. Dan kita sedang berusaha lagi supaya benih perkara baru sudah tentu mula banyak lagi penambahbaikan, khususnya penyertaan orang ramai masyarakat dalam bagi memastikan berjayanya kita mencapai inisiatif yang telah kita kemukakan sebanyak 511 itu. Ya, alhamdulillah, walaupun 60% kita suatu pergerakan yang baik untuk sesi ini, untuk 5 tahun ini, dan insyaAllah yang akan ditambah baik, akan dipertingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar juga. InsyaAllah. Baik, seperti mana yang kita difahamkan, semua orang tahu dak, YB Doktor sebelum ni memegang portfolio selaku Esko Pembangunan Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan juga Perumahan Kesihatan serta Alam Sekitar. Jadi boleh YB Doktor ulas sikitlah berkenaan dengan Bandar Lestari yang merupakan teras strategik yang kedua di bawah PITAS 2030. Terima kasih anak DJ. Sebenarnya bukan sebelum ini, sekarang pun masih lagi. Sebelum lagi pilihan raya, sehingga paling kurang 12 bulan 8 ini masih lagi Esko yang memegang jawatan portfolio seperti disebutkan tadi, Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Terengganu. Dia mungkin saya dipanggil pagi ni pun kerana atas jawatan itulah. Sebab Exco Alam Kerajaan Tempatan juga terlibat dalam perancangan negeri dan plan pembangunan negeri. Memang saya adalah timbalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar lah. Jadi untuk setakat ini kalau kita melihat dari segi usaha kita, kita kena berpaksi kepada masalah yang dihadapi oleh negeri Terengganu sendiri. Kalau kita melihat dari segi demografinya, kita rakyat Terengganu adalah dalam tahun 2017 tu ada 1.2 juta lah, lebih kurang. Dan bilangan tempat kediaman hanya ada 217,100 sahaja. Jadi sudah tentu kita masih memerlukan banyak lagi rumah kediaman untuk rakyat negeri Terengganu. Lepas tu tengok ramai lagi yang duduk berkongsi rumah keluarga. Rumah keluarga, kadang-kadang ada satu rumah 4 keluarga, 3 keluarga. Dan rumah pun bukan rumah banglo besar, hanya rumah teres sekarang tu. Ini sudah tentu satu perkara daruriyat yang kerajaan mengambil satu fokus untuk selesaikannya lah. Tapi untuk menyelesaikan perkara ini, dia bukan perkara mudah. Perumahan ini dihadapi oleh seluruh negara sebenarnya, bahkan seluruh dunia, masalah perumahan ini. Jadi kalau kita lihat dalam tahun 2020-70, semasa kita ambil data ini lah, semasa kita nak menyiapkan PITAS itu, adalah keperluan permohonan untuk rumah kos rendah. Itu menengok adalah 125,980 permohonan yang kita terima. Jadi menunjukkan bahawa majoriti rakyat Terengganu ni mampu untuk memiliki rumah kos rendah saja. Permohonan untuk RMM ni terlalu tinggi. Maknanya sebahagian besar daripada keperluannya lah rumah mampu milik. Rumah mampu milik ini RMM kita harga 80,000 ke bawah untuk kategori A dan 185,000 ke bawah untuk kategori B. Itulah permintaan yang paling tinggi. Jadi kita bukan mudah untuk membina sebuah rumah mampu milik harga 80,000 yang boleh memiliki keselesaan. Apatah lagi yang kos semasa kos barang pembinaan yang tinggi sekarang. Oleh itu kita tengok di situ unjuran pertambahan keperluan hingga 2030 dalam bengkel kita yang telah kita rangka. Jangkauan kita memerlukan 89,410 buah rumah lah untuk tahun 2030. Dengan jangkaan pertambahan penduduk tahun 2030 ialah 1.5 juta orang. Itu pertumbuhan sekitar 2.56% tahun. Ini memerlukan suatu perancangan yang teliti. Jadi kita kata kalau kita nak hanya bergantung kepada perumahan mampu milik di kawasan-kawasan landed, tanah, atas tanah lah. Kalau kita sebut rumah atas tanah. Rumah atas tanah. Cuma dia tinggi yang rendah. Jadi kalau kita tengok dari segi
kependudukan itu tertumpu kawasan bandar lah. Memanglah sekarang ni di mana-mana kita tengok golongan muda ni dia tak nak duduk lah, dia cuak-cuak kampung. Kita nak satu tempat yang ada segala kemudahan asas yang orang panggil yang mencukupi untuk kehidupan kita. Dan sudah tentu tanah di kawasan bandar ni sudah tidak ada yang banyak yang kosong. Inilah kita ke arah membina rumah yang bertingkat pula. Ke arah mana bertingkat ni, ke arah pembangunan bandar-bandar baru. Kita kena tengok ke arah tu, bukan lagi nak membuka kampung baru. Dah habis dah kampung, dah habis, dah jadi ladang sawit macam-macam dah. Jadi kita ke arah untuk membina bandar baru. Bila bandar baru ni walaupun kawasan tu tak besar, tapi ia boleh menampung keperluan perumahan atau kependudukan yang lebih tinggi, yang lebih padat berbanding dengan kita buka tanah untuk perkampungan baru. Kalau kita perhatikan sekarang ni pembangunan negeri kita ni agak tidak seimbang. Banyak pertumbuhan penduduk berlaku di sekitar pantai. Di zon tengah belum dibangunkan. Walaupun sudah ada LPT 2, tapi masih lagi orang tidak berminat untuk menduduki kawasan sekitar. Faktor jauh kot. Mungkin jauh, mungkin saya kata faktor utama tidak ada kemudahan asas. Betul. Takkan lagi buat rumah tepi lebuh, ada hampir lebuh raya tapi tidak ada air, elektrik, tak ada kedai, tak ada. So itulah kena orang muda sekarang dia mahu ada kemudahan asas lah yang mencukupi. Itu dia masih bertumpu ke bandar. Dan bandar kita sebahagian besarnya, bukan semua bandar utama kita berada di pesisir pantai. Dan ada juga daerah-daerah yang masih belum membangun. Kalau tengok Besut, Setiu, masih lagi agak ketinggalan berbanding Kota Terengganu, Kemaman dan Dungun. Maran dah mula naik sekarang. Jadi inilah perlu diberi tumpuan. Jangan pembangunan itu hanya tertumpu atau bertumpuk di suatu tempat saja. Dia tidak mampu untuk menampung bilangan penduduk yang begitu besar. Kita kena disperse, kena perlebarkan kawasan pembangunan ini. Kalau kita tengok dari segi keperluan konsep lestari ini, di Persekutuan Malaysia telah menyokong sasaran pembangunan lestari SDG yang digagaskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mula September 2015 lagi. Oleh itu Terengganu meletakkan asas SDG dalam konsep bangunan dengan diadaptasikan dengan prinsip Islam. Jadi SDG akan dijadikan panduan untuk bangunan SDGI atau SDG Islamic SDG. Jadi kita, oleh kerana Terengganu ni untuk makluman para pendengar sekalian mungkin dah lupa, kita meletakkan Terengganu semasa pemerintahan PAS 19 2004 dahulu, panduan hidup kita negeri Terengganu ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan Qiyas. Terletak di situ dalam undang-undang tubuh yang negeri sebagai undang-undang yang tertinggi. Dan itulah sebenarnya kehendak kita Islam supaya kehidupan kita ini dipandu, diadun dalam mengikut hukum syarak, mengikut apa yang digariskan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan Qiyas. Maksudnya bukan sahaja kehidupan dunia ini kita akan hidup dalam keadaan yang selamat insya-Allah, yang aman, damai, tapi juga nak bawa supaya kita semua selamat bila bertemu dengan Allah nanti di akhirat kelak. Sebab kita ada dua alam dunia dan alam akhirat yang kita juga perlu ambil perhatian. Dan alam akhirat ni bergantung persiapan di atas dunia ini. InsyaAllah dengan kita buat bangunan yang memenuhi kehendak Islam ini, kita akan dapat kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan ataupun diberi rahmat oleh Allah untuk akhirat kelak. Itulah antara perkara penting dalam kita nak membentuk kemajuan ataupun pembangunan di dalam negeri Terengganu ni, insya-Allah. Jadi jangan rasa pelik lah. Sebab kita buat peraturan-peraturan ini adalah untuk mendidik kita supaya mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Subhanahu Wa Taala. Baiklah, mengikut apa yang YB Datuk sendiri bagi tahu tadi adalah mengenai pembangunan yang akan diselarakan ataupun dibangunkan di keseluruhan negeri Terengganu nanti. Okey, baik. YB Datuk mungkin boleh kongsikan juga mengenai definisi sebenar bandar lestari yang ingin dibina oleh kerajaan negeri Terengganu. Mungkin ada yang dah tahu sikit-sikit ataupun mungkin tak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan bandar lestari itu sendiri. Ya, untuk makluman para pendengar sekalian, memang nama agak baru daripada kita, bandar lestari. Macam mana bandar lestari ni? Bandar daripada kayangan ke? Atau kata boleh terbang. Jadi kadang-kadang kita membuat definisi masing-masing. Jadi saya nak jelaskan pada pagi ini untuk para pendengar sekalian, Bandar Lestari Terengganu atau BLT ringkasnya, satu bandar yang meletakkan Islam. Sebelum tadi kan, negeri kita pun sudah meletakkan Islam sebagai asasnya. Betul. Dan kelestarian alam sekitar sebagai aspek penting
yang bertujuan untuk melahirkan komuniti beragama, bermasyarakat dan bersosial alam sekitar dengan memanfaatkan konsep bandar pintar. Jadi kita mahu sebuah bandar yang moden tapi masih mendapati kehendak syariah. Itu yang paling penting. Sebab panduan Al-Quran dan Sunnah ini dan syariah ini adalah panduan yang akan memberi kita keselesaan. Bukan sahaja dalam kehidupan dunia dan juga keselamatan untuk akhirat. Jadi Bandar Lestari ini kita berpaksikan kepada 8 prinsip asas. Pertama, bagaimana zaman Rasulullah SAW bila hijrah ke Madinah, yang utama dibinalah masjid sebagai center atau pusat komuniti. Itu yang paling penting. Tanpa agama, tanpa kita mendekatkan ataupun menyatupadukan rakyat ke arah agama Allah yang esa, maka sudah tentu berlaku banyak percanggahan. Orang ini ada dia punya kehendak sendiri, orang lain ada dia punya matlamat dia berlainan. Jika bila matlamat berlainan, maka berlakulah berlainan aktiviti tindakan. Kadang-kadang bercanggah antara sama lain yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Bila kita berprinsipkan semua ke arah yang satu, ke arah Islam, dan ada tempat komuniti yang kita akan hari-hari boleh berjumpa, itu di masjid, di Mekarisari, maka insyaAllah perkara yang boleh menimbulkan ketidakpuasan dapat diluahkan dan dapat dipahami oleh orang lain dan dapat diharmonikan supaya ada win-win situation. Itu yang paling penting. Dan pembangunan juga, pembangunan menyusun reka bentuk kemudahan yang patuh syariah. Jadi kita nak mahu supaya semua perkara yang kita buat ini ada unsur-unsur memastikan ia tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang sangat pokok lah dalam kehidupan kita ini. Yang ketiganya, pengisian kepada penduduk dari segi ekonomi, dari segi agama dan sebagainya, keselamatan, kebersihan dan kawalan impak bencana. Ini masuk yang moden sikit. Kadang-kadang kita tengok bangunan hari ini oleh kerana tidak dikawal dengan baik, bila banjir tenggelam. Sebenarnya silap semasa perancangan lagi. Kenapa dibina di kawasan yang dah tahu mudah dinaiki air. Sebab tidak diambil mitigation dia, bagaimana untuk mengatasinya, longkangnya, pariknya. Dah siap perumahan, bandar baru nak fikir pasal longkang tak cukup, pasal saliran tak bagus. Ini menimbulkan kos yang tinggi. Bila kita dah siap ke kawasan penduduk, baru kita nak bina tempatan banjir, maka kadang-kadang terpaksa buat pengambilan balik tanah, kena rumah orang, kena bangunan, dan ini kos yang sangat tinggi. Sedangkan kalau dia rancang awal, benda ni dah ambil kira daripada awal lagi, maka tidaklah timbul masalah-masalah kos tambahan yang begitu besar. Dan juga masalah kebersihan. Kadang kebersihan ini melibatkan perancangan kita. Penempatan pembuangan sampah di mana, dan tong sampah nak letak di mana. Dia dah siap semua, baru nak cari mana nak letak tong sampah. Akhirnya letak depan kedai orang, depan rumah orang, sebab kita tidak ada perancangan daripada awal. Ini yang telah berlaku selama ini. Itu kita nak salahkan yang dahulu. Itu mungkin keadaan ketika itu begitu keperluannya. Kita tak tahu, kita tak hidup zaman itu. Jadi zaman sekarang kita cuba baikilah mana yang telah terlanjur itu kita akan baiki, dan perancangan akan datang. Pengalaman lalu itu akan diambil suatu pengajaran dan kita baikilah untuk perancangan-perancangan yang akan datang. Baik. Juga dalam menggalakkan penjimatan tenaga melalui tenaga solar, kita nak tenaga hijau. Sebab kini kita tak boleh selama-lamanya bergantung kepada petroleum. Ini tenaga yang orang panggil akan habis dan juga akan menimbulkan ancaman kepada alam sekitar, kebersihan udara dan sebagainya. Kita pun dah sesak nafas sekarang ni. Banyak sangat penggunaan petroleum, asap yang banyak, tambah lagi dengan pembakaran terbuka. Jadi ini semua isu-isu alam sekitar yang patut mesti kita tangani. Jadi dengan adanya kita menggalakkan penggunaan tenaga hijau ni, antaranya ialah solar, insya-Allah dengan cara ini kita akan dapat menjimatkan kos penggunaan elektrik dan juga untuk yang penting mesra alam sekitar. Itu yang paling mustahak. Dan pembangunan kawasan pertanian bandar. Kita memang kehidupan ini tidak dapat lari. Sejauh mana, maju mana pun sebuah negara itu, tetap kita perlu makan dan minum. Kita perlu makan dan minum. Jadi kalau kita semua nak bangun bandar semua, lepas tu pertanian nak ditinggalkan. Dia tidak boleh. Jadi kita nak ada kombinasi. Walaupun kita bangunkan bandar, tapi ada bahagian-bahagian yang mesti kita peruntukkan untuk penghasilan makanan. Dan bukan lagi, kita jangan bayangkan
penghasilan makanan zaman seperti yang ada pada hari ini. Segala macam di negara maju, dia tanah yang kecil tapi dia punya production atau pengeluarannya tinggi kerana menggunakan teknologi. Kita dah ada teknologi. Walaupun mungkin negara kita belum masuk lagi, kita boleh belajar daripada negara yang lebih maju bagaimana dia menggunakan teknologi untuk menghasilkan pengeluaran makanan yang tinggi dalam satu kawasan yang kecil dan juga mesra alam sekitar. Tidak mengancam alam sekitar dan menjaga kebersihan. Ini perkara yang boleh kita laksanakan berpandukan kepada kemajuan teknologi yang ada pada hari ini di seluruh dunia. Boleh kita adaptasikan, sesuaikan dengan negeri kita, insya-Allah. Saya rasa benda sangat tidak menjadi kompleks sangatlah untuk negeri Terengganu kerana masih kita ada tanah lagi yang boleh kita usahakan dengan pertanian ini. Dan juga kita mahu pembangunan kombinasi alam sekitar dan kependudukan. Itu saya sebut tadi. Biar alam sekitar mesti jaga. Ini kita akan wariskan alam sekitar ini kepada generasi yang akan datang. Kalau kita rosakkan alam sekitar pada hari ini, pencemaran alam sekitar dan sebagainya, bagaimana nasib anak cucu kita untuk melihat sungai yang bersih, sungai yang ada hidupan air, ikan dan sebagainya. Kalau dah semua dah tercemar, akhirnya ikan pun dah tak ada. Mungkin semasa anak-anak tak kenal dah. Ini ikan haruan, ini ikan puyuh tak kenal. Sebab semua dah rosak. Jadi kitalah yang kena ambil inisiatif sekarang bagi minimalkan. Tetapi kalau boleh, tidak ada lagi penambahan pencemaran dan sekitar. Dan yang ada ini akan kita perbaiki untuk kita hidup secara yang harmoni antara alam dan juga kehidupan manusia. Dan akhirnya pembangunan yang minimal dalam menerapkan teknologi bandar pintar yang mudah ke rakyat. Jadi ini teknologi moden lah, kita akan guna teknologi pintar, smart city lah. Bagaimana yang di bandar-bandar moden sekarang ni, itu tidak kita tinggalkan. Bukan maksudnya bila kita buat bandar pintar Islam atau bandar lestari itu, kita ini semua nak ikut syariah, lepas tu ke belakang. Pemodenan ni nak tinggalkan, tidak. Pemodenan itu, teknologi itu juga ada daripada agama kita. Agama kita menggalakkan umatnya untuk menerokai bidang-bidang yang boleh bermanfaat untuk rakyat. Yang malangnya orang Islam tidak menceburi bidang itu, ditinggal. Adapun yang ilmu dulu pernah dipupuri oleh ulama-ulama saintis Islam, telah dibawa ke barat mempelopori, memajukannya, dia nampak hak dia. Sedangkan asasnya daripada kita. Jadi harap kita generasi akan datang ni akan ambil balik perkara ni, kita majukan, modalkan balik, dan kita akan jadikan sebagai suatu Islam ini tidak lihat sebagai suatu agama yang mundur, tapi kita sebenarnya ke hadapan, maju. Dan itu bergantung sejauh mana kita sebagai pemimpin untuk merancang perkara ini, membuat suatu galakan, suatu perkara yang boleh menarik orang anak-anak muda kita, khususnya orang Islam, untuk sama-sama lah kita memajukan dalam bidang sains dan teknologi ini untuk melengkapi kepulauan bandar pintar kita nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, selain daripada yang mana kita buat tadi pasal bandar lestari dok. Saya suka bila saya main Terengganu, paling saya suka adalah kebersihan. Baik, Terengganu bersih juga merupakan salah satu mercu tanda di bawah PITAS 2030 yang mana kerajaan negeri Terengganu berhasrat menambah baik imej Terengganu sebagai negeri bersih. Boleh YB Datuk ulas sedikit berkenaan dengan mercu tanda ini, YB? Ya, itulah satu lagi, dia berkait-kait ni, bersebut bandar baru lestari. Kebersihan merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam sebuah bandar. Dan kebersihan ini mesti dijaga oleh suatu autoriti, suatu badan. Kita kalau nak serah pada orang ramai tu, dia tak boleh. Sebab bila sebut kebersihan, kena tempat penebusan sampah. Tak boleh buang sampah mana-mana. Kena ada suatu pihak yang akan mengangkut sampah tu. Sebab kita tak benarkan orang ramai bakar sampah ataupun buang sampah, gali buat dalam lubang sebagai macam zaman dahulu. Kita mahu dia buang tempat yang tertentu, dan kita ke arah supaya boleh diasingkan antara jenis-jenis sampah ini, supaya ada yang boleh recycle, kita recycle. Nak mengurangkan pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah kita. Jadi penyediaan tong sampah, pengangkut angkut sampah dan pelubusan sampah di tempat pembuangan sampah, ini adalah tanggungjawab autoriti ataupun pihak berkuasa tempatan lah. PBT, majlis, mudah kita sebut majlis lah, majlis menara, majlis daerah, majlis raya. Itu antara tanggungjawab yang dilaksanakan di bawah kerajaan, di bawah kerajaan negeri lah sekarang ni. Ini antara tanggungjawab yang mesti kita pastikan, dan sampai itu mendidik rakyat pula. Dah kita sedia kemudahan, manfaatlah kemudahan. Jangan buang sampah bawah terkata, tong dah ada, dan asingkanlah tempat. Kita baru mula sekarang untuk mengasingkan jenis-jenis sampah ni. Jadi insya-Allah bertempat kat itu, kita akan dapati
kalau kombinasi ini berjalan dengan baik, insya-Allah kita akan dapat melihat kehidupan kita ataupun persekitaran kita, persekitaran yang bersih. Itu kita banyak cuba membudayakan menjaga kebersihan melalui program kebersihan melibatkan komuniti masyarakat. Dan baru ni kita lancarkan kempen memerangi Aedes gotong royong. Saya tak sebut gotong royong seluruh negeri Terengganu 32 don. Kata kenapa ambil nama don? Dan itu yang paling mudah sekali pun. Komuniti yang boleh kita gerakkan mengikut kawasan parlimen ataupun kawasan Dewan Undangan negeri masing-masing. Dan ada satu sambutan yang cukup hebat. Saya lihat negeri semua komuniti tempatan seluruh Terengganu telah mengambil bahagian yang aktif. Kombinasi antara orang ramai, yang penting orang ramai, sebab yang ramainya orang yang pegawai kaki tangan kerajaan, PBT, NGO dan ada yang universiti. Kalau pasal ada daripada UNIZA, ada tu UMT, sama-sama berganding bahu untuk menyedarkan masyarakat. Dia sebenarnya tak bersih hari itu boleh bersih semua sampai bila-bila. Cuma sebagai proses untuk menyedarkan. Dia boleh tengok penyertaan yang begitu ramai. Saya rasa sebenarnya rakyat Terengganu alhamdulillah sudah ada satu kesedaran yang tinggi demi untuk menjaga kebersihan. Jadi kita bukan tak padan dengan hanya jaga kebersihan rumah kita, tapi persekitaran juga kena ambil tanggungjawab. Masalah kejiranan kita. Alhamdulillah ini suatu sebagai kejayaan yang dapat kita banggakan, dan saya ucapkan terima kasih dan tahniahlah kepada seluruh rakyat negeri Terengganu. Dan kawan-kawan saya pun yang datang bila dia kata Terengganu alhamdulillah antara negeri yang bersih, dia kata. Tak nampak sampah tu berjalan, tak ada. Setuju. Kan? Tak ada sampah tu berjalan, tak ada. Tong sampah ada sampah, memang tempat dia pun. Kalau dia kata tong sampah tak ada sampah, itu macam mana pula? Tong sampah mesti ada sampah. Tapi sampah tu diangkut. Ikut jadual, alhamdulillah kalau pagi penuh, tengah hari dah kosong. Tapi tepi jalan tak ada tu nampak buat terbangan sampah tu. Itu satu perkara yang agak unik lah atau menarik di Terengganu. Juga ada tempat perkelahan kita tengok pun taklah teruk sangat. Cuma lepas ada orang tinggal tu kita pergi bersih balik. Itulah kerja kita. Dan kita akan buat pertandingan kebersihan yang buat oleh pejabat-pejabat daerah. Dan supaya kita sedar satu perkara penting, kadang-kadang kita semua orang Islam. Semua Islam ni kita dah diajar daripada kecil tentang taharah, tentang kebersihan, kebersihan diri, kebersihan pakaian dalam rumah kita, persekitaran kita diajar oleh Islam. Jadi kita mahu benda ni bukan sekadar diajar, tapi dia dibudayakan supaya kita tengok sampah tu rasa sakit mata. Gitu. Macam kita tengok orang kata lah, orang Jepun tengok sampah tu kutip. Dia tak boleh tengok sampah tu merata-rata. Jadi kita mahu kalau boleh budaya ni dihidupkan dan dalam itu ibadat. Itu penting. Kutip sampah dia bukan dapat kutip sampah tapi dapat pahala. Buang sampah dalam tong sampah dapat pahala. Sebab ajaran Islam jaga kebersihan. Sungguh. Jadi bila kita mengamalkan suatu ajaran, ibadat lah. Kalau kata kan ada ayat kita bacakan, kita buat walau satu benda sebesar pun Allah akan perlihatkannya. Kalau buat hak salah sebesar pun Allah akan tunjuk juga. Akan balasan melaka di akhirat Allah. Jadi akak sampah, kutip sampah, biarlah orang kata kita ni orang rajin memang buat kita suka puli. Bila kita ambil sampah berjalan orang rajin, itu kerja mana orang kata. Tak, ini boleh pahala. Mana orang kerja dia. Kita sendiri nak pahala tak? Nak pahala. Pahala free je. Ambil sampah hubung lantung sampah je dapat pahala. Jadi kita mahu itu ada dalam setiap rakyat Terengganu ni suatu mentaliti jaga kebersihan adalah ibadat. Maka ada sampah, kita akan buang lantung sampah, InsyaAllah akan dapat pahala. Dan juga kita menubuhkan kuasa khusus yang bertindak bagi menangani isu berkaitan pengurusan kebersihan awam serta sisa pekerja. Ini memang dah ada di bawah PBT. Kerajaan belanja hampir 70 juta setahun sebenarnya untuk pastikan kebersihan seluruh Terengganu ni. Nilai yang besar 70 juta tiap tahun terpaksa kita belanja sejumlah itu. Kalau tidak, siapa nak tanggung kos mengangkut sampah, kos nak lepaskan sampah di tapak lepaskan sampah, jaga rumput nak dipotong dan sebagainya. Itu semua pakai duit lah. Dan itulah yang kita tanggungjawab kerajaan, itu kita telah laksanakan. Dan juga adanya penubuhan jawatan kuasa sihat melibatkan agensi kerajaan seperti PBT, PKD, alam sekitar dan sebagainya. Ini semualah merupakan suatu tanggungjawab bersama antara kerajaan. Walaupun nama kerajaan, hasilnya duit ayat juga. Kita kutip kalau lesen-lesen premis perniagaan,
ataupun cukai-cukai premis perbankan. Duit itu sebenarnya kita gunakan untuk menjaga kebersihan. Jadi janganlah orang panggil dah kerja ambil duit ni untuk apa? Kita dah kecualikan cukai pintu rumah kediaman sebab ini keperluan asas rakyat. Tapi untuk gedung-gedung perniagaan dan perniagaan dia masih dikenakan cukai. Inilah antaranya untuk kita belanja 70 juta tu untuk tujuan kebersihan ini. Jadi kita juga merangka perkhidmatan kita masih pekerja berusaha awam. Ini ada SOP yang telah kita sediakan. Antaranya tadi supaya yang kita nak terapkan akan datang ialah mengenai pengasingan sampah yang boleh digunakan semula, recycle, dan nak mengurangkan pembuangan sampah di tapak perusahaan sampah kita. Sebab tapak sampah ni kalau kita tak jaga hayat dia pendek lah. Mungkin kalau kita jaga semua buang sampah yang perlu, yang penting saja, mungkin boleh tahan sampai 30 tahun. Tapi kalau semua benda nak dibuang, tak ada recycle, mungkin tahan 15 tahun saja. Jadi rugi 15 tahun. Ini antara perkara yang sedang kita rangka bagi memastikan keadaan kebersihan Terengganu ni bukan saja dapat dipertahankan, tapi dipertingkatkan lagi. Saya sebagai SO tak puas hati lagi. Walaupun dari penarafan Muninet tu, sebagai besar bandar-bandar, majlis bandar PBT kita ni dapat markah antara 85 sehingga 95%. Tengok bandar lah. Ada yang sampai 90% lebih dah. Kira-kira bagus lah tu. Dari penerapan kebersihan bandar kita, kelestarian bandar kita. Tapi kita harap boleh buat pertingkatkan lagi. Betul. Pertingkatkan lagi. Tapi ini semua yang penting selain daripada tanggungjawab kerajaan adalah kerjasama daripada rakyat Terengganu, Darul Iman seluruhnya. InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah. Terengganu boleh insyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik, dengan berbaki masa yang kita tak banyak sangat ni, YB, mungkin secara kesimpulan dan juga harapan serta visi YB lah untuk jangka masa yang 5 hingga 10 tahun akan datang melalui PITAS 2030 ni, YB, apa YB nak kongsikan pada pagi ni? Yalah, kalau kita tengok dari segi PITAS 2030 ni, kita dah meletakkan dah berapa tahun lagi tiga. Ini tahun 2023 ada lebih 7 tahun lagi. 7 tahun lagi masa yang kita ada. Masa tu agak orang panggil ketat sikit lah. Padat dengan kita. Dan alhamdulillah kita telah berjaya dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Dalam PITAS ni, yang pertama, fasa pertama kita nak menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah kebajikan rakyat. Dan itu dah dapat kita laksanakan lah. Dan nampaknya kemiskinan kita dah mula menurun, dapat diperbaiki, dan kemudahan-kemudahan asas di perumahan dah kita bina untuk tempoh yang lepas, insyaAllah. Walaupun sebahagian besar belum siap, tapi dalam pembinaan tu dah mencapai angka yang kita nak 20,000 setahun. Sebab menjelang 2030 kita nak ada 60,000. Dah mengikut jadual kita lah tu. Dan juga tanah yang telah bagi pada rakyat, kita beri tanah anugerah pada rakyat untuk buat rumah juga, tambah tapak perumahan itu. Dan juga bantuan-bantuan lain lah yang telah banyak kita sebut pun tak sempat pada waktu kita dah berjaya dari segi 5 tahun yang pertama itu untuk memastikan kebajikan rakyat itu terjaga dengan baik lah. Dan ini akan kita teruskan. Dan fasa yang kedua ini kita akan mula ke arah meningkatkan pendapatan rakyat, pendapatan rakyat, dan juga untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur ni. Memang kita lihat kita masih jauh ketinggalan. Jadi untuk menaikkan pendapatan rakyat, kita nak menggalakkan khususnya golongan muda berniaga. Dia kalau nak kaya ni berniaga sebenarnya. Betul. Makan gaji setara boleh hidup lah, kata cukup makan boleh. Tapi untuk kaya you kena berniaga. Dan ini yang kerajaan sedang usahakan, sedang kita promosikan. Kerana juga ajaran Islam juga, Rasulullah seni berniaga. 9/10 daripada rezeki itu berdapat itu melalui perniagaan. Jadi kita jangan berbuat 1/10. Kita berbuat banyak. Buat 9/10 lagi. Itu kita, sebab itu kita tengok bangsa-bangsa lain dia boleh maju, boleh kaya kan, dia berbuat 9 tu. Dia dah berbuat 1. Kita bangsa kita dia berbuat yang 1. Yang 9 kita tengok orang. Dan bila orang kaya kita dengki, tak betul. Tapi sebab apa kamu dah berbuat banyak sikit? Kek tu besar, dia ambil 1 juring saja. 9 juring lagi biar orang lain berebut. Tak betul. Jadi kita nak menggalakkan anak muda kita bidang perniagaan. Sebab tu dalam manifesto, ini bukan nak kempen lah, tapi nak sebut kita benar PITAS tu. Dalam PITAS kita yang akan datang tu, kita nak menggalakkan dengan beri grant untuk mula berniaga. 5,000 kita bagi pada rakyat. Untuk tak payah bayar balik. Kita akan bimbing dia dengan modal itu untuk dia mula perniagaan. Kecil-kecilan dahulu. Kita tak nak terus berniaga besar. Itu orang panggil
nanti kalau jatuh teruk sangat. Jadi biar kita start dengan sikit, dah pandai you boleh kembangkan perniagaan itu. Dan kita ada beri untuk, kalau tak ada kenderaan, untuk beli motosikal, kita boleh bagi pinjaman 4,000 tanpa bunga. Ini semua untuk memudahkan. Dah ada bimbingan daripada YPU untuk bimbing. Maknanya bukan meniaga secara panggil sembrono gitu, tapi ada bimbingan, kaunseling yang kita bantu nak pastikan apa yang kita laburkan ni 5,000 ni akan dapat hasil dia. Dan kalau lepas tu dia berjaya nak kembangkan lagi, kita akan beri lagi bantuan untuk mengembangkan perniagaan, beberapa insentif lagi yang kita berikan. Itu untuk perniagaan biasa. Dan kita juga yang paling penting dalam fasa yang kedua ni untuk mempertingkatkan industri pertanian. Ini sangat kritikal. Sebab makanan ni semua orang perlu. Tapi penghasilannya siapa nak hasilkan? Betul. Semua melihat pertanian ni, ini kerja koman, kerja leceh, kerja takkan kaya nak petani ni. Nampak? Petani miskin, nelayan miskin. Tapi kamu perlu ikan nak makan. Kamu perlu daging, perlu ayam, perlu telur, perlu beras. Tapi kalau tak ada orang yang menghasilkan, siapa? You dapat dari mana? Semua nak kerja meniaga pun, semua nak meniaga. Tapi semua nak kerja makan gaji, semua nak berniaga. Lepas tu siapa yang nak tanam padi? Siapa yang nak ternak lembu? Siapa nak ternak kambing, ayam, telur? Nak hasilkan telur. Siapa nak tangkap ikan tengah laut? Mesti ada golongan ini. Betul. Jadi kita mahu industri ini diperkasakan dan dimodernkan supaya tidak lagi dilihat petani ini miskin. Bila kita modernkan, walaupun orang panggil kawasan itu tak besar, dan boleh bekerja kadang yang smart lah. Tak lagi orang panggil sebut petani comok dengan selut, tak. Kita guna semua mesin. Jadi boleh pakai, insya-Allah boleh pakai kod lagi. Bawa traktor pakai. Dia ada aircon. Tempat bela ayam pun aircon. Tu tak bau busuk pun. Sebab ini teknologi sudah ada. Tapi belum di-apply kan lagi di negeri kita. Ini boleh kita apply kan, kita boleh adapt kan di negeri kita, insya-Allah. Juga pertanian, betul juga perikanan. Kita boleh buat macam-macam lah. Sekarang dah ada ikan lasangka dan sebagainya. Dan mungkin di laut dalam, bot yang lebih moden yang sebagainya. Ini antara kita mahu paling kurang Terengganu boleh menghasilkan makanan cukup untuk kegunaan ataupun keperluan dalam negeri dulu. Kalau tak ekspor barang pun. Sebab kita menghadapi ancaman sekarang. Rusia dan Ukraine masih berperang. Dia antara negara pengekspor makanan yang terbesar di dunia. Kalau peperangan berpanjangan, akhirnya dia pun tak cukup. Tak ada pengeluaran, dia dah berkurangan, dia tak akan ekspor kita. Kita nak beli dulu siapa? Walaupun ada duit, tapi tak ada barang orang nak jual. Thailand pun sama, Vietnam pun sama. Lepas sekarang kita rasa harga barang dah mula naik. Harga keperluan asas, beras mahal. Ini, baik tu kita kena atasi ini. InsyaAllah 5 tahun ni kita bersungguh. Kita jangka dalam pintas ini kita akan berbelanja dalam 100 juta. Tahun ni untuk memastikan bidang pertanian betul-betul dengan fokus dan Terengganu menjadi negeri pengeluar keperluan makanan dalam negeri. Sama ada peternakan, ada pertanian padi itu, asas sayur-sayuran dan sebagainya, dan juga termasuk perikanan. Ini fokus saya untuk 5 tahun akan datang. Dan juga yang seterusnya, kita nak selain perkasakan bidang itu, kita juga nak pastikan jugalah, sebut-sebut adalah kita ni Islam, kita nak mesti ke arah semua yang kita nak bina itu adalah satu kehidupan yang menepati syarak. Itulah antara yang sebut tadi, yang adalah yang akan datang ni, selain daripada itu saya sebut dulu kan. Ada satu lagi yang penting, kebutuhan asas. Apa ni? Infrastruktur. Yang jadi masalah kita sekarang ni, InsyaAllah tahun 2027 dia yang ke ISRL akan siap. Jaga begitulah. Berapa tahun lagi? Dalam 3 tahun lagi, masih lagi 65 tahun ini. Jadi kita tak mahu bila ISRL ni siap, tapi kita tidak dapat manfaat daripada pembangunan itu. Jadi kita akan pastikan pembangunan kita ni berorientasikan transport. Dia panggil Transport Orientation Development, TOD kita ni. Itu satu. Sebab kita dah ada kemudahan itu. Yang keduanya, kalau sekadar ISRL di bahagian tengah tu saya ada, tapi di bahagian pantai ni tidak dinaik taraf jalan-jalan kita, dia tidak ke mana juga, dia akan putus. Sebelah tengah tu maju dah dari segi jalan raya. Dengan ISRL sekali, LPT dah ada. Ni insyaAllah akan disambung LPT 3 sampai ke
Kelantan lah, tapi yang pentingnya sampai ke Besut lah untuk cakap dengan Terengganu, daripada Gemuruh sampai ke Besut. Paling tidaknya kita akan mula, saya sebut tadi, perbezaan pembangunan ini antara daerah yang tidak seimbang, Besut dengan Setiu. Jadi bila siap LPT3, insya-Allah harap disegerakan, dapat siap, kita akan dapat juga development dia akan melimpah juga ke Setiu dan Besut nanti. Tapi tidak cukup di situ. Jalan pantai dia kita perlu pertingkatkan. Itu yang kita cadang untuk pastikan double carriageway daripada Kemaman sampai ke Besut dapat disempurnakan. Kalau boleh selari dengan siapnya ICRL, kita pun siap. Jadi ini tanggungjawab yang besar, tapi insya-Allah kita federalisme ni kita akan bekerjasama. Pak tanah tu tanah negeri. Peruntukan pusat insya-Allah akan dapat. Tanah kita kena selesaikan. Supaya bila ada double carriageway daripada Kemaman sehingga ke Besut, maka pembangunan itu akan dapat diseimbangkan. Dan dekat dia ada panggil tu hubung jalin, tak putus. Jadi dia akan bersambung antara ICRL IPT dengan juga lebuh raya pantai ini, dan ini akan meningkatkan industri pelancongan kita. Kita pantai cantik, tapi orang nak mari jalan pula sesak, jam. Kalau sampai nak pergi ke Penarik makan 2-3 jam, orang malas. Tempat lain kata taklah macam ni. Jadi kita akan bangun semua jalinan jalan raya itu biar orang panggil APA dengan LPT dengan ICRL nanti. InsyaAllah. Inilah 8 tahun 5 tahun ni kita kena siapkan. Bila ICRL siap 2027, tapi kita tak siap lagi lebuh raya kita, maka malang lah. Orang panggil tak synchronize, tak selari lah dengan apa yang sedang dirancang di peringkat Kerajaan Persekutuan juga di peringkat Kerajaan Negeri. Memang kita peruntukan tu mana nak cari, insya-Allah kita kena usaha bekerjasama dengan Kerajaan Pusat, dan Kerajaan Pusat kena ambil tanggungjawab. Ini tanggungjawab dia, dan kita insya-Allah dari segi gunaan tanah kita akan bantu 100%. Kalau boleh 200% pun 200% lah. Mana kita akan bantu sungguh-sungguh, sebab tanpa pembangunan infrastruktur dan hubungan jalan raya yang baik, maka bagaimana kita kata nak menajukan perniagaan, pertanian dan sebagainya, dia ada hubung kait. InsyaAllah masa 5 tahun akan datang, kalau benda dapat selesaikan, barulah sehingga menjelang 2030 tu kita akan jadi negeri Terengganu sebuah bandar yang sejahtera. Sejahtera ini dia akan mula masuk unsur-unsur kawalan kehidupan ataupun peraturan-peraturan 100% ataupun bagian besar mengikut Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan qiyas. Sebab kalau orang miskin masih lagi belum dapat kita atasi, jurang kaya miskin tak dapat diatasi, kemudahan asas tidak dapat diatasi, kita nak menerapkan suatu peraturan yang tu mungkin orang tak boleh terima. Tapi bila semua dah miskin pun dah kurang, semua dah baik kehidupan, dah selesa, maka bila kita nak melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya, orang boleh terima dengan mudah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ini harapan kita buat step by step. Bila dah ada kawalan secara Islam yang Allah segi kawal, insya-Allah kita hidup akan aman damai. Kecurian kurang, mungkin tak ada lah, kita harap tak ada kecurian, masalah perpeleseran, gangguan tu akan dapat kita kawal. Saya yakin kawalan ini hanya melalui undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang lain tak dapat. Dah lama kita buat tak dapat mengawal kehidupan manusia dengan aman, dengan sejahtera. Hanya Islam. Jadi kita yakin di situ, dan kita buat ni adalah mana pitah ni dia ada satu perancangan yang teliti, step by step atau fasa. Pasal pertama siap, pasal kedua dan insya-Allah akan dilaksanakan, dan insya-Allah lepas tu pasal ketiga saya yakin 2030 capailah hasrat kita menjadi Terengganu negeri yang maju, berkat dan sejahtera, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah untuk penjelasan anak dan DJ berdua dan untuk para pendengar sekalian. Wallahu alam. Kita harapkan 5 tahun akan mendatang pun dapat direalisasikanlah segala perancangan yang terbaik. Baik, jadi sekali lagi terima kasih kepada YB Datuk Dr. Alias Razak, Esko Pembangunan Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Terengganu. Hari ini berkongsi mengenai pencapaian Kerajaan Terengganu melalui PITAS 2030. InsyaAllah kita berjumpa kembali YB di masa akan datang. InsyaAllah. Minggu depan lagi kan? Minggu depan ada lagi, insyaAllah. Baiklah. Jadi untuk anda terus dengarkan bersama dengan kami di Manis Pagi. Manis FM. Manis FM. Papa, tanker Indah Water tu buat apa? Oh, mereka sedang kosongkan tangki septik rumah kita. Tangki septik? Tangki septik ialah tangki